Dan Sahibus Samahah juga datang untuk menyampaikan kuliah di masjid ini. Baik, kita akan pergi pada soalan yang pertama insya-Allah pada malam ini untuk dibincangkan oleh Sahibus Samahah, iaitu dalam 3-4 hari inilah timbul satu persoalan, iaitu keluar di berita, iaitu berkenaan dengan pemindahan jantung khinzir, kalau ayat bahasa itu jantung babi lah, yang mana ia dipindahkan ke badan manusia. Maksudnya orang tu dia ada sakit jantung, maka digunakan jantung khinzir itu dan dimasukkan ke dalam badan manusia. Jadi semua orang heboh, satu dunia heboh, termasuk di Malaysia ni. Boleh ke tak boleh, kan? Bukankah bila darurat itu boleh untuk kita buat untuk menyelamatkan nyawa manusia? Bukankah sedemikian? Atau di sana perlu dinilai beberapa perkara dalam mengukur tentang kadar darurat itu. Jadi minta jasa baik Sahibus Samahah, Datuk Mufti kita, untuk membicarakan hal ini. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fadil Ustaz Rafiq selaku pengurusi, Tuan Imam, ada berapa imam sini lah? 2, 1 imam ya. Dia kena hantar seorang lagi larat lah. Tuan Imam, Jawatankuasa masjid, semua kepimpinan masjid. Juga kepada timbalan saya Ustaz Tajul Urus. Saya kena sebut timbalan saya ni sebab dia orang Kelantan, dia baru mai. Sekali dulu mungkin orang kenal Ustaz Roslan kan. Yang ni timbalan mufti yang baru. Tengok sikit Ustaz, kok dia tak nampak. Ini Ustaz Tajul Urus. Kalau jumpa dia tu tahulah ni lah timbalan mufti. Kalau ada apa-apa boleh jumpa dia lah juga. Dan ada pegawai-pegawai jabatan mufti lagi. Ni Ustaz Hafiz ada sini. Ramai lagi Ustaz Faisal, Ustaz Zul, macam-macam lagi yang ada di sini. Pertama saya mari ni, saya seronok juga tengok baru ni masjid ni. Depan pun cantik, buat ada seni. Katanya gabungan juga anak tempatan Firda ni dengan orang sini. Mudah-mudahan Allah rahmati masjid yang cantik ni. Kembali kita pada soalan. Pasal masa kita tak banyak, dalam program ni saya suruh moderator tanya soalan yang mana dia dapat, dia kumpulkan, kemudian saya jawab. Sekali dia tanya lagi soalan lain. Boleh macam tu no? Kalau ada baki kita bagi ni. Okey, soalan berhubung dengan jantung apa? Jantung apa? Khinzir. Kalau sebut jantung babi lah. Boleh juga hak tu lah kan. Orang kita bunyi babi kasar sikit, bunyi khinzir macam lembut sikit. Beza bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Okey. Pertama, kenapa kita timbul terkejut bila ada jantung khinzir? Sebelum saya nak cerita, sebab khinzir ni bagi kita najis betul ya. Sebab khinzir tak boleh makan, najis. Sebelum tu saya nak tanya, harimau boleh makan tak harimau? Harimau tu boleh makan lah. Kita boleh makan harimau tak? Hukum boleh tak? Boleh tak? Kalau jantung khinzir tak boleh sebab dia najis, jantung harimau boleh? Boleh tak? Haiwan yang tak boleh dimakan juga kan. Lembu pun kalau bubuh, kalau tak sembelih
mati lembu tak sembelih, mati jadi apa? Bangkai tak? Najis juga. Jadi kita mungkin kadang-kadang sebut nama haiwan tu kita jadi terkejut. Tapi kita kena tahu bahawasanya kategori hukum tu dia kadang-kadang tak jauh. Dalam Islam ni ada haiwan yang dua haiwan utama yang dianggap sebagai kotor lah. Yang pertama apa? Anjing. Yang kedua khinzir. Antara anjing dan khinzir dari segi sebutan dalil, yang najis yang sebut lebih jelas, dua-dua jelas, tapi yang lebih tekan ialah anjing. Sebab jilatan dia dianggap sebagai kena basuh sebanyak berapa kali? 7 kali. Kan? Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat ulahunna biturab, dalam sebagian riwayat ihdahunna biturab. Ada riwayat dia sebut 7, ada sebut 8 dan seumpamanya. Kalau anjing jilat bekas kamu, maka basuhlah dia sebanyak 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Anjing jilat dengan salah satunya air tanah. Sebagian riwayat ulahunna, yang awal air tanah. Dalam mazhab Syafi'i, demikian juga dalam mazhab Hanbali, dia mesti basuh dengan air tanah. Dalam mazhab Malik, dia kata yang tu pilihan, buat lagi bagus, tak buat pun boleh. Tapi maksudnya anjing kena air tanah, jilatan dia. Babi tidak disebut dengan air tanah. Dari segi dalil dia tak sebut. Habis itu kenapa timbul babi kena basuh dengan air tanah juga? Itu di dalam mazhab Syafi'i dia kias kepada anjing. Dia kata kalau anjing pun 7 kali, babi lagi teruk. Jadi babi pun 7 kali, salah satu air tanah. Cuma dari segi dalil dia sebut anjing. Maka mazhab lain dia tak sebut, dia tak masukkan anjing. Mazhab Hanafi, mazhab hatta qaulam mazhab Hanbali, mereka tak masukkan anjing. Mereka tak masukkan khinzir. Mereka tak masukkan khinzir untuk 7 kali. Mereka khinzir basuh seperti biasa sehingga hilangkan kesan bau, warna dan rasa. Nak rasa susah lah kan, bau dengan warna je lah kan. Jadi bau dan warna hilang, okey. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Dia menyebut di dalam Majmu', dia kata dari segi dalil yang kuatnya ialah mazhab yang kata tak perlu khinzir, tak perlu dengan air tanah. Dari segi dalil. Kerana dalil air tanah dengan ni yang 7 kali tu berkaitan dengan anjing. Tak apa, jadi khilaf. Jadi kita tengok dalam negara orang mazhab Syafi'i, mereka basuh 7 kali termasuk air tanah. Yang lain mereka tak, mereka basuh saja. Itu nak kena status binatang dulu. Okey, sekarang binatang ni yang pentingnya, kalau jantung khinzir ke, jantung anjing ke, bila macam tu najis tak? Najis. Bila najis nak bubuh di dalam dada kita. Pasal teknologi ni moden ni, perkembangan sains ni dulu tak ada setara tu. Manusia tidak capai kepada pencapaian tu. Dan kita kena tahu bahawasanya agama ia datang untuk limaslahatil ibad. Agama datang, syariat datang untuk kepentingan hamba. Tuhan tak ada kepentingan. Tuhan maha suci daripada memerlukan kita. Dia buat agama ni bukan kerana Tuhan dapat untung apa, Tuhan tak ada. Ghaniyun hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Faman yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Siapa yang bersyukur, ia bersyukur pada dirinya sendiri. Siapa yang kufur, Allah ghaniyun hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Bila kita tahu macam tu, syariat itu dia tak mungkin bagi mudarat pada kita. Dia limaslahatil ibad, untuk kebaikan hamba. Okey, sekarang ada benda
kita ambil lah dua benda, jantung babi ni, jantung anjing ke babi ke, jantung harimau ke, jantung apa, tak boleh lah. Tapi kalau tak boleh, sedangkan kita sangat-sangat memerlukannya, kalau tak bubuh, tak ada alternatif yang lain, boleh menyebabkan katakanlah mati ya. Apa hukum keadaan tu? Keadaan tu dia panggil apa? Darurat. Darurat ni dia kata an yatra 'ala al-insan halatun min al-khatari wal masyaqqah asy-syadidah bihaitsu yakhafu ad-darar aw al-adha bin nafsi aw al-'udu aw al-'aql aw al-'ird aw al-mal wa tawabi'iha. Dalam kalau wahbah Zuhaili dalam masalah darurat dia kata, dia satu keadaan di mana mai kepada kita, yang mana kita itu keadaan tu begitu, dalam keadaan yang begitu bahaya, satu keadaan yang sangat susah, yang kita takut kalau kita tak selesaikan dia ni akan terkena mudarat, kesakitan pada badan kita, ataupun pada nyawa kita, ataupun pada badan kita. Mungkin kita tak mati, terputus tangan umpamanya, ataupun pada maruah kita, bagi wanita kan lelaki, ataupun pada akal kita, ataupun pada harta kita. Kalau kita tak ambil kereta kawan tu, tak ambil barang kawan tu guna tanpa izin dia, rumah kita banjir mai, habis runtuh satu rumah. Kita ambil, kemudian kita tak minta izin kerana nak selamatkan harta yang lebih besar, tapi kita kena dhaman, kena ganti. Pasal tak ada pilihan. Kalau ada hak kita, dahulukan yang kita. Sekarang ni camalah juga, kita tak ada pilihan. Yang ada, doktor kata yang ni saja. Kalau nak hidup, hang kena pakai jantung khinzir. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Quran kata famanidurra ghaira adin, famanidurra ghaira baghin wala adin fala isma alaih. Siapa yang keadaan terpaksa ghaira famanidurra ghairu baghin wala adin, tanpa dia memang nak cari yang tu dan tanpa dia melampaui batas, fala isma alaihi, tak ada dosa ke atasnya. Kalau kita memang duk cari benda tu, dia tak boleh. Tapi kita tak cari benda tu. Darurat ni macam ni. Baru ni ada kes apa? Saya buat contoh sebelum nak pergi contoh tu, saya nak buat contoh. Hak baru ni, hak nak pergi kedai, pergi ambil barang orang masa banjir. Kan? Boleh tak buat macam tu? Dia kata ghairu baghin, dia bukan kerana nak pergi ambil tu. Wala adin, tak melebihi. Kalau dia perlu ayak dengan nasi yang nak makan, pergi ambil dengan macam-macam roti lah, mentega lah, apa, melampau. Tak boleh, haram. Dia hanya ambil untuk selamatkan nyawa. Dan dia ghairu baghin, bukan cari hal tu. Misalnya orang selalu buat contoh dulu kan, kalau kita masuk hutan, tak ada makanan, ada khinzir siap, boleh makan ke tak? Contoh tu tak boleh. Sebab apa? Dalam hutan ni buah ada, kan? Binatang makan dulu, dah tak ada hak lain, tinggal hak tu je. Kalau tak makan mati baru boleh. Kalau yang nu ada, yang ni ada, tapi nampak khinzir ni macam kilat elok, tak boleh lah. Dia mesti tidak ada pilihan melainkan yang itu dulu. Kalau ada benda lain lagi, tak boleh. Okay. Yang kedua ialah ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Darurat itu ghairu baghin wala adin, tak boleh melebihi. Perlu makan setakat 2 suap, 5 suap, bolehlah untuk hidup lah. Tapi alang-alang boleh makan khinzir hari ni, buat masak tomeh, cicah ayam asam, gulai rebung, dia try semua, makan sampai sandak.
Boleh tak? Tak boleh. Dia kata hari ni boleh, darurat. Dia makan dengan kadar menyelamatkan nyawa. Faham tak? Tu darurat. Jadi darurat ni saya nak faham orang kita, orang kampung ni. Macam tu maksud darurat. Okey. Kalau macam tu kita boleh. Darurat ni bukan mesti bab makan. Kebanyakan kitab dia sebut bab makan, tapi ada darurat bab nyawa. Kita tak ada ubat. Ada ubat ni saja. Tak makan ubat ni, ibarat kata mati ya. Tapi kalau ada lah ubat satu lagi tu mahal sikit, yang ni murah sikit, tak boleh. Lagi kita boleh beli. Ubat satu lagi ada tapi kedai jauh sikit, segan nak pergi jauh, ramai nak kena patok, tak boleh. Itu tak darurat. Darurat ni no choice, tak ada pilihan, baru kita pergi. Kemudian kalau kita tak mau, ada lah mak tapi yang ni ada khinzir sikit, aku tak mau. Kalau mak tak ambil ni boleh bahaya tak apa, aku tak ambil. Boleh tak? Boleh. Pasal apa boleh? Ulama-ulama khilaf tentang berubat ni. Berubat, kalau orang tu tak pergi berubat, ni saya selalu tak pergi berubat sampai dia sakit juga, dosa ataupun tak? Kita sakit kepala, nak kita kata, mak jom nak pergi klinik. Tak apa, aku tahan, tapi berdenyut, sakit. Jom lah, mayang boleh, semua boleh. Sakit. Berdosa tak pergi klinik? Tuan-tuan, dosa tak? Saya pasal tuan-tuan pernah buat kan? Dia pada majoriti para ulama tak berdosa kerana pilihan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Atha bin Abi Rabah, dia bagi tahu Ibnu Abbas tunjuk kat dia, urika imra'atan min ahlil jannah, aku tunjuk pada engkau satu wanita daripada ahli syurga. Mau? Dia kata dia tunjuk. Dia kata, tilka imra'atas sauda, tu perempuan yang hitam tu. Atat Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, inni usra wa inni atakashaf fad'ullahu li. Wahai Rasulullah, aku ni usra. Usra ni dia kena macam histeria, jenis lupa. Tuan-tuan pernah tengok kan? Ada berlaku di cuping, di pelda kita, jadi lupa. Wa inni atakashaf, dan aku ni bila jadi terselok pakaian ni. Nabi dengar dah. Nabi kata, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullah an yashfiyaki. Kalau kau mau, kau sabar, bagi kau syurga. Kalau kau mau, atau kau mau, aku doa pada Allah supaya Allah sembuhkan kau. Jadi dia ada pilihan. Dia kata, asbir, aku sabar. Aku sabar. Dia kata aku sabar. Nabi pun, tapi dia kata, kemudian dia kata Nabi, wa inni atakashaf fad'ullah alla atakashaf. Tapi aku ni selalu tersingkap pakaian. Tolong doa pada Allah supaya aku tak singkap. Maksudnya kalau aku jadi histeria pun, jangan duk terselok kain aku. Maksudnya dia malu tu. Perempuan baik ya. Kita tak jadi histeria pun selok. Kan? Yang ni dia masa histeria dia risau terselok. Kita tak jadi histeria. Tak ada lah di sini, tak ada cerita negara Brazil mana no. Kan? Jadi fada'allahu laha, Nabi doa Allah untuk dia. Hadis ini menjadi bukti pada ulama menyatakan bahawasanya kalau satu orang tu tak mau berubat tak apa. Tapi maksudnya kalau darurat, tak ada pilihan yang lain, baru dia boleh guna. Kalau ada pilihan, dia tidak menggunakannya. Cuma dalam perubatan ni, dalam hal-hal ni, dia maksudnya darurat ni, kalau pilihan yang lain sama juga kan. Ulama mungkin sebahagian sama.
Kan, benda lain pun sama, binatang lain pun benda-binatang yang haram juga. Hatta kalau manusia pun, sebagian fuqaha sebut hatta kalau jantung manusia pun, jantung manusia benda kan boleh makan, dia bubuh dalam dadah dia, kan. Ha? Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada sahib bersamaha Datuk Mufti kita atas pandangan tadi, iaitu berkenaan dengan isu darurat tentang pemindahan. Cumanya saya nak tambah sikit, tuan-tuan, kalau pergi hospital, doktor kata tak ada pilihan yang lain. Dan tuan-tuan, orang kampung kita ni tak ada apa, bukan ada boleh nak contact, pergi beli order di Amerika apa. Kalau nak order mai pula, misalnya kata 3-4 bulan lagi, 5 bulan lagi, doktor kata ada masa sebulan je nak tukar. Tuan-tuan kira serah pada urusan pakar lah. Tak usah tuan-tuan ingat balik. Nak cek, tanya dia, ada pilihan? Tak ada. Betul tak ada pilihan saya? Memang tak ada. Sama ada pakcik mati ataupun kami. Padan dengan kata-kata dia. Padan dengan kata-kata dia. Okay. Baik, terima kasih diucapkan kepada sahib bersamaha atas penerangan yang jelas tadilah tentang hal tersebut. Baik, seterusnya sahib bersamaha Datuk Mufti, kita tertarik ataupun kita macam dalam dunia internet, boleh tengok YouTube, boleh tengok apa Facebook, lah dia ada isu yang mana orang lah ni dia suka prank, barangkali nak cari hiburan lah. Prank ni macam perkena orang dia rakam kan. Lepas tu dia upload, dia bawa masuk dalam Facebook, dia bawa masuk dekat YouTube. Dan antaranya sekarang ni dia ada prank yang pelik ataupun perkena cara yang pelik. Iaitu dia perkena suami itu ataupun isteri dia perkena pasangan dia. Contoh, suami, minta maaf saya sebut bila saya ada duk tengok-tengok juga, dia perkena suami dia, perkena isteri dia, kata dia ni curang. Macam mana? Dia letak benda-benda hak tak sepatutnya. Contoh, isteri dia duduk kat tempat lain, dia mai rumah suami dia ni, lepas tu tengok-tengok ada benda-benda, minta maaf saya sebut, macam kondom dan dia buat lawak supaya nak bagi isteri dia ni prank lah, nak bagi isteri dia ni perkena isteri dia. Bila perkena isteri dia, orang akan tengok, lepas tu dia akan rate view dekat apa media sosial ni akan meningkat. Jadi benda ni menjadi trend pada zaman sekarang ni lah. Jadi apa pandangan sahib bersamaha tentang bentuk prank-prank yang macam ni lah, cara perkena orang macam ni, adakah boleh kita katakan sebagai melawak gitulah, nak bagi orang sonok-sonok? Apa pandangan saya bersama? Dipersilakan. Terima kasih. Kita ni tuan-tuan, zaman duk berubah, kita akan tengok benda pelik-pelik. Dulu tak ada. Dulu ada lah orang suka duk gempak-gempak orang bagi latah. Tuan-tuan pernah tengok? Boleh kata kawan tu latah, dia cucuk pinggang kawan tu, sehari kawan tu latah pula. Sehari dia pergi sebut satu benda, kawan tu boleh ambil kapak golok kejang orang lain. Semua hal-hal ini menimbulkan apa? Sebelum saya nak jawab hukum tu, kalau kita kena, orang main rakam kita, orang buat benda, kita pergi buat satu benda lain, rupanya kita tertipu. Kita rasa seronok ke kita rasa malu? Rasa seronok ke rasa malu? Nak tahu hukum tu, sebab tu kita kena tahu apa dia kesan kepada satu tindakan. Pertama, tak ada masalah nak melawak suami isteri tu. Tak apa lah suami isteri melawak, tapi ada batas dia lah. Sunat tak melawak dengan isteri ni? Ni orang perempuan dengar elok, dia faham sunat. Ada orang balik muka com kan, cengeng lah kata. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dia kahwin, Nabi ni dia tengok orang dulu-dulu macam Abdul Rahman bin Auf, bila dia kahwin kan, Nabi tahu ada bedak, ada kesan bedak perempuan kan. Nabi nak tengok kahwin, Nabi tengok macam itulah sahabat-sahabat yang kahwin. Kadang-kadang sahabat kahwin, Nabi perasan, Nabi tengok Jabir, Nabi kata tazawwajta ya Jabir, kau kahwin Jabir? Naam ya Rasul. Nabi kata bikran an thayba, nikah nak dara ke janda? Nabi tanya kan, kawan-kawan kan, nak dara janda? Dia kata bal thayba ya Rasulullah, janda Nabi.
Nabi kata hala bil bikri tula'ibuha wa tula'ibuka tudahikuha wa tudahikuka. Kenapa tak kahwin nak dara? Nabi kata, kau bagi dia ketawa, kau main dengan dia, dia main dengan kau. Kau bagi dia ketawa, dia bagi kau ketawa. Maksudnya apa? Nabi sukalah suami isteri ni. Bukan Nabi tak suka janda. Jabir baru nak kahwin, Nabi tak kahwin dengan Nabi sendiri, kahwin dengan janda. Tapi kemudian Jabir bagi alasan pada Nabi kenapa dia pilih janda. Dia ada Abdullah meninggal, pak dia tinggal nak adik-adik dia tak maulah mai. Isteri dia muda sangat, tak boleh nak kontrol mereka. Nabi doa pada dia. Tapi moralnya Nabi suka suami isteri ni apa? Bergaul. Itu bukan isu. Memang elok suami isteri ni bergurau. Balik rumah duduk felda ni cengir. Kan? Dan ni pun saya nak peringat diri kita jadi pak sama juga. Kalau masuk rumah anak-anak semua, oh Allah, balik dah. Kalau kita jenis tu memang kita pak teruk lah. Anak-anak tu seolah-olah kalau boleh kita jangan ada di rumah. Teruk kita. No? Kita kena isteri pun seronok kita balik. Ceria bila kita balik. Memanglah kita kadang-kadang letih ada kerja, tapi ceria. Tak ada masalah gurau. Cuma bergurau ni tak boleh sampai orang jadi bergurau yang menjatuhkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia sebut dalam kitab Al-Azkar. Dia sebut tentang benda-benda bergurau ni yang menyebabkan bergurau yang bukan-bukan ni. Bergurau yang sampai orang terkejut, sampai jatuhkan maruah. Dia An-Nawawi sebut gurau yang melampau ni, muzah al-manhiyu anhu, yang dilarang tu, kata dia benda tu sampai peringkat yurisul ahqad, menyebabkan jadi meluat. Setengah orang dia main bergurau kita sampai kita meluat ke dah. Kan duk main lebih kurang. Yurisul ahqad wa yusqitu dia kata al-waqar, al-haibatu wal waqar, menggugurkan kewibawaan. Tu imam duk pergi bukan sini lah, contohlah kan. Tu imam duk pergi melawak benda pelik-pelik macam tu. Saya ada satu orang tuan-tuan, saya pernah tengok. Ni cerita tadi, minta maaf ni, di masjid ni. Dia kalau melawak dengan orang, dia suka duk pegang orang punya. Ada. Heran sungguh kata. Bukan dia pegang perempuan lah. Kalau pegang perempuan pulih cukup dia lah. Dia duk melawak. Dia ni pun orang ternama juga. Tapi memang siapa saja dia jumpa dia melawak, dia suka duk pegang orang punya. Tak tahu apa hobi dia, memang pelik lah. Melawak yang macam ni termasuk kita bagi orang ni latah tu, dia malu. Dia malu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan, para sahabat satu hari mereka berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang di kalangan mereka tidur. Jadi yang lain tu pergi nak pergi ambil, dia tidur tu, dia pegang tali yang ada dengan dia tu nak ambil, nak bagi dia terkejut. Dia terkejut. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la yahillu li muslim an yurawwi'a muslima. Tidak halal satu orang muslim bagi terkejut orang muslim yang lain. Ni termasuklah tengok orang duk main ambil mercun baling, melompat orang tua tu, haram. Pasal menakutkan dia jadi panik. Termasuklah, Assalamualaikum, saya nak bagi tahu ni, buat panggilan apa dia panggil, radio ni, panggilan hangit. Taji tahu tu kemat, panggilan hangit kan, tahulah panggilan hangit apa. Gempang, kawan tu percaya sampai dah berdukup jantung dia. Rupanya kami hanya melawak. Termasuk duk picut orang latah.
Kawan tu pun lompat, baling apa yang ada di tangan. Ini semua tarwi' bagi orang takut, panik. Nabi SAW larang. Tak boleh. Dan menjatuhkan maruah orang yang buat kerja tu. Kata Imam Nawawi, ya'ulu fi kathirin minal awqati ilal idha. Melawak yang berlebih-lebihan ni dalam banyak keadaan menyakitkan orang lah. Dia syok lah, dia syok orang gelak kat dia tu. Kau tu malu. Orang dia rasa pandai, dia orang macam ni, dia pembuli tau, dia bully. Kan? Kawan tu terkejut. Dan ada orang kita tengok dalam internet ada. Dia duduk ni lagi dia tak berhenti, makcik tu duduk ulang tu. Orang latah ni bukan ada bangsa dalam dunia yang boleh latah ni, Melayu ya. Melayu dengan Eskimo saya ingat, dua saja yang latah dalam dunia ni. Dia ni sejenis ni kan. Memang bila dia latah tu dia hilang akal, dia hilang hukum syarak kat dia sebab dia tak boleh berfikir. Tapi katakanlah kita tikam, tetak contohnya, dia ambil parang dia tetak orang mati, kita tanggung. Tak boleh tarwi' bagi orang takut. Nak melawak boleh, tapi bukan cara dia macam tu. Dan orang yang tuan-tuan, hidup ni berwibawa kita. Bukan salah melawak bagi kawan gelap. Di dalam riwayat ada Nuaiman, dia suka buat lawak. Sampai macam-macam lawak dia tu, ada sahabat yang sampai kena dia sepi sembelih unta, macam-macam dia perkena. Ulama-ulama cuba bahaskan di sebenarnya riwayat-riwayat ni dhaif. Yang keduanya, Imam At-Tahawi dalam Mushkilul Athar menyatakan benda ini kalaulah tak dhaif pun, dia memang dhaif, dia mansukh dengan hadis yang saya baca tadi, jangan bagi orang terkejut tu. Jangan bagi orang terkejut. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih diucapkan kepada sahib bersamaha Datuk Mufti. Boleh faham kan? Kalau tuan-tuan tak faham sekali, tuan-tuan tanya balik kan. Datuk Mufti ni dia urai seorang-seorang dah, kita tak faham. Terima kasih sahib bersamaha. Baik, seterusnya kita berpindah kepada persoalan yang ketiga lah. Ni hadis daripada Jarir bin Abdullah Datuk, iaitu berkenaan dengan ni tentang kenduri arwah mau ni bila orang mati ni. Yang mana dalam hadis ni sebut kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayyit wa san'at at-ta'ami ba'da dafnihi min an-niyaha. Yang bawa maksud kami mengira bahawa berhimpun di rumah keluarga si mati dan juga buat makanan kenduri-kenduri ini selepas dikebumikan, termasuk daripada meratak kematian lah yang dilarang dalam agama tu. Jadi dalam hadis ni jika kita tengok dia, Jarir kata kami yang mengira benda ni, kami yang rasa kan, bukan menunjukkan Nabi SAW yang larang. Jadi kita katakan, adakah ini boleh kita katakan sebagai satu larangan Rasulullah nak buat kenduri arwah dan sebagainya lah. Jadi macam mana keadaan hadis ni Datuk, untuk Datuk bagi penjelasan lah. Mungkin ni sebagai maklumat kita lah tentang hadis ni, insyaAllah. Tafadhal Datuk. Okay, bismillah. Jarir bin Abdullah Al-Bajali, sahabat Nabi SAW. Di dalam riwayat Imam Ahmad, dia kata kunna na'udu al-ijtima'a ila ahli al-mayit wa sani'at at-ta'am ba'da dafnihi minan niyahah. Kami menganggap berhimpun kepada keluarga si mati dan buat makanan selepas ditanamkan mayat, termasuk dalam niyahah. Niyahah ni meratapi mati, meratapi kematian. Orang ratap lah. Tuan-tuan duduk sini korang, saya duduk Penang. Minta maaf lah yang tengok video ni. Ada masyarakat tertentu, masyarakat Cina, kalau mati dia memang dulu dia upah orang supaya menangis. Tahu duduk tengah tu dia, lah ni jarang kita tengok lah, dulu ada kan. Bila kita tahu tengah hari dia, ini minta maaf lah kalau masyarakat Cina tengok, dulu saya faham yang itulah. Dia ada kereta dia tu, dia bawa mayat depa tengah hari,
Dan kemudian dia ada grup yang akan menangis. Meratap lah. Meratap. An-niyahatu min amril jahiliyah. Niyahah ini termasuk daripada perkarangan jahiliyah. Ini disebut dalam riwayat Ibnu Majah. Dilarang dalam agama amalan jahiliyah. Dulu orang kata, setengah kaum ni dia tanam mayat tengah hari. Sebab apa dia tanam tengah hari? Kata mereka lah. Jangan sensitif pula dengar ni. Dia kata masa tu malaikat balik makan nasi. Jadi bila tanam tengah hari, mai-mai, ada. Lama punya ke bau nah. Jadi tak tanya mana. Kata dulu kita kecil-kecil macam tu lah dia faham. Tak apa. Niyahah ni dia meratapi mayat. Dalam riwayat tadi yang saya baca ialah riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad ni imam hak mazhab 4 tu. Satu Ahmad bin Hanbal dia ada Musnad. Musnad ni hadis yang disusun berdasarkan pada rawi, rawi yang tinggi. Okey. Di dalam riwayat Ibnu Majah, hadis Jarir juga, Jarir bin Abdullah Al-Bajali juga. Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dia hadis tu juga, cuma dia kata kunna nara. Tadi naud kunna nara al-istima' ila ahli al-main wa sana'at at-ta'am min an-niyahah. Kami melihat berimpun di rumah si mati tu, buat makanan termasuk dalam niyahah, meratapi mayat. Cuma dia tak sebut ba'da dafnihi, selepas daripada tanam dia tak sebut. Dalam hadis Imam Ahmad dia sebut selepas tanam. Hadis ni apa hukum dia? Status dulu. Hadis ni sampai kepada Jarir tu apa hukum dia? Dari segi standard hadis sahih di sisi para ulama hadis. Termasuk yang mensahihkannya Al-Imam An-Nawawi. Mazhab apa Imam Nawawi ni? Mazhab Syafi'i. Dalam kitab dia Al-Majmu' dia mensahihkan hadis ni. Dia kata sanaduhu sahih. Sanadnya adalah sahih. Jamu hakikin semuanya mensahihkan hadis ni. Majoriti kesemuanya mensahihkan. Cuma timbul masalah, hadis ni dia tak kata Nabi kata, Jarir yang kata. Kami menganggap. Timbul masalah. Jarir kata ni Jarir ke Nabi? Jarir tak kata, dia kata kunna, dahulu kami menganggap. Dalam ilmu hadis dia panggil kunna, dahulu kami menganggap. Kalau dia merujuk pada zaman Nabi, dahulu kami dulu ni, tu nak bahasa kita lah. Ataupun minas sunnati, daripada sunnah. Dia tak sebut Nabi kata. Ataupun dia kata nuhina, telah dilarang kami. Umirna, telah diperintahkan kami. Yang ni dalam ilmu hadis ni dia panggil yang ni dari segi lafaz dia panggil mauquf, sahabat yang sebut. Tapi dari segi hukum dia panggil marfu'. Benda ni balik kepada Nabi SAW. Jadi dengan itu para ulama semua menyatakan tak boleh buat kenuri ni untuk si mati ni bila dia mati. Dalam kitab mazhab Syafi'i semua sebut. Kitab Syedok Fatani, kitab apa, semua. Adapun apa yang diadatkan oleh kebanyakan manusia daripada mengadakan makan sebelum atau selepas ditanam ia akan mayat, ialah merupakan perbuatan bid'ah yang dibenci oleh agama, kata dia. Tu kitab-kitab Jawi. Bukan kok game perlih kata, tak. Memang dalam kitab Jawi. Ada benda tu. Bacalah habatan moden sikit ni, depa buat kitab mazhab Syafi'i, Al-Fiqhul Manhaji ala mazhab Al-Imam Syafi'i. Fiqh manhaji atas mazhab Imam Syafi'i. Disebut benda yang sama. Tak boleh. Tapi orang kita ada buat juga, nak buat je dia buat. Tapi tak boleh. Larang. Dalam Al-Um, Imam Syafi'i beritahu, sunnah apa yang sepatut kita buat? Sunnah dia hadis Jabir. Sunnah dia hadis Ja'far. Lama ja'a na'yu Ja'far, qala Rasulullah isna'u li ali Ja'far ta'aman qad ja'ahum ma yashghaluhum atau amrun yashghaluhum. Buatlah untuk kaum keluarga Ja'far itu makanan. Pasal Ja'far dah mati. Nabi kata kamu buat untuk kaum keluarga Ja'far makanan, telah datang kepada mereka perkara yang menyusahkan mereka. Maksudnya bukan kita pergi makan di rumah si mati. Kita pergi hantar makan kepada keluarga
si mati. Yang tu sunnah. Yang tu sunnah. Ada dalam kitab mazhab Syafi'i. Hak mana hak orang buat sebaliknya, tak ada dalam kitab mazhab Syafi'i. Mudah-mudahan kita ikut sunnah tu. Kalau ada dengar orang mati ke apa, kita pilihlah hentak nasi ke, beras ke, lauk ke, nah lah kami bawa. Jangan kita nak pergi makan dia pula. Dah kita dalam duk sihat, siapa tak mati nak jamu orang pun susah tau. Ni kawan bila mati, kita dia nak kena jamu kita, tak ada masalah apa dah. Kawan tu duk susah hati, fikir kereta apa dia, anak sekolah apa. Duk kalut nak kena buat kenduri kita pula dah. Tak mesra alam langsung perbuatan tu. Tak mesra Islam, tak mesra kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Datuk atas penjelasan tadi berkenaan dengan hadis Jarir itu, berkenaan dengan meratapi kematian dan juga kenduri selepas kematian. Baik, kita akan dengar azan, jawab azan. Lepas pada itu ada soalan yang lebih hebat, satu soalan lagi untuk Datuk, insya-Allah Datuk boleh. Lepas daripada kita jawab azan, insya-Allah. Tuan-tuan kalau ada soalan pun tuan-tuan nanti habaq Ustaz. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan sedikit lagi. Boleh lagi nah insya-Allah. Tak lama dah insya-Allah. Seterusnya adalah satu soalan mungkin jadi kontroversi, saya tak tahu Datuk. Minta maaf lah saya tanya. Kan sebab Datuk buka peluang untuk saya tanyalah Datuk. Baru ni dalam 2-3 hari dia ada Datuk post dekat IG berkenaan dengan isu vaksin ni, tentang booster penggalak ni kan. Tapi Datuk pun dah cucuk dah setahu saya kan, sebelum pergi umrah tu untuk dos penggalak ambil booster tu. Jadi nak tanya Datuk lah berkenaan dengan isu ni, apa yang Datuk nak ulas, nak sampaikan lah tentang ni, sebab ada orang duk tanya-tanya. Mungkin Datuk boleh ulas sikit insya-Allah. Okay, bismillah. Hari ni panas sikit lah benda ni. Tak apalah, saya cakap juga ada tanya benda ni. Tadi Tan Sri Nur Hisham telefon saya sejam setengah habis cakap panjang. Dia tolong syarah bab vaksin ni lah. Saya tak ada masalah dengan vaksin ni, bahkan saya yang bagi pandangan tentang perlunya vaksin ni. Saya ambil dah vaksin 1, 2, 3 pun ambil, dan alhamdulillah saya tak ada apa. Mak saya pun ambil sekali dengan ayah saya, tak ada apa. Nombor 3 dah. Vaksin ni macam dia kata, vaksin rakyat Malaysia ni telah ambil 98% lebih kot dah ambil vaksin. Artinya rakyat Malaysia majoriti bukan anti vaksin. Ada hak anti tu sikit je. Mereka telah ambil vaksin dan terbukti vaksin ini dia telah menurunkanlah kadar COVID ni di negara kita, di negara-negara yang lain. Yang tu kita tengok dulu tinggi, sekarang dah rendah. Dulu banyak kita dengar cerita kematian ni kan. Sekarang kematian pun sikit. Itu jugalah alasan kita berjuang juga di Perlis ni supaya saf kita ni rapat. Kan? Pasal dah kematian pun taklah tinggi. Kan? Yang mana berdangsa berapa semua dah rapat. Yang main masjid nak jadi jauh jadi pelik lah kan. Sekali keluar pergi makan kedai rapat balik. Jadi tak apalah, itu bahagian masjid. Cumanya apabila nak jadi cerita, saya sebutlah tuan-tuan macam mana cerita. Ayah saya dia vaksin yang dos yang ketiga lah. Dos ketiga tu dia jadi muntah-muntah. Hari Khamis, hari Jumaat memang dia start ni lah. Dia muntah tak boleh, kami tak boleh buat apa, kami hantar hospital. Sebelum daripada tu saya pun dah ramai juga lah kawan-kawan yang duk cerita, ada yang ni tuan-tuan dengar pergi habis lagi, tuan-tuan terkejut takut pula. Ada yang anak dia meninggal, anak dia sihat, tapi bila kena vaksin nombor 3 tu dia jadi demam-demam meninggal. Dia bagi tahu saya, dia main rumah, saya pun pergi ziarah juga dia. Ada yang umrah apa yang ni, dan ada kawan kita baik saya
Bila dia kena vaksin tu, dia naik balik penyakit-penyakit lain ni. Dia mari apa? Kayap. Dia tahu kayap. Lah orang jangan tengok kayap dia. Jadi balik kayap ni cerita zaman dulu ya. Dan ada kawan saya yang rapat juga, yang baik, mak dia selepas vaksin berapa lama sakit mulut ni, ulcer jadi baik. Ada juga. Dia macam-macam benda jadi. So saya tidaklah timbul tu, saya cakap Tan Sri Nur Hisham, dia bagi tahu lah alasan dia. Dia kata orang banyak tuduh vaksin kerana kebanyakan orang telah vaksin. Apa-apa berlaku dia kaitkan dengan vaksin. Sebenarnya bukan kerana vaksin, dia kata kerana benda lain. Cuma saya kata, tapi banyak juga orang mengadu tu lepas tu jadi terus. Kan? Tak apalah. Whatsoever argument dia, bukanlah kita kata vaksin tu. Secara perbandingan, vaksin tu telah menunjukkan kesan yang lebih baik. Kesan baik lebih banyak daripada kesan buruk lah. Yang tu lah vaksin kan. Maksud selamat keadaan lebih banyak. Cumanya yang kita minta pada kerajaan ialah, dah tanya ni, saya minta ialah, mungkin ada orang yang tubuh dia tak tahan. Kena highlight kan, misalnya kalau kau tu kencing manis ke, kau tu apa, darah tinggi ke, jangan bagi dia ambil lah. Ataupun dia ada penyakit-penyakit lain, yang jangan bagi dia ambil. Bila dia bagi ambil, akan menyebabkan kesan-kesan sampingan lain. Bagi yang tough sihat ni, dia pun ambil lah. Pandangan kita lah kan? Yang ni yang kita minta. Kerana tak boleh nak kata tak ada vaksin, tak ada apa. Tak boleh nak kata pasal terbukti ada. Walaupun jumlahnya sedikit nak dibandingkan yang banyak, tapi kesannya itu ada. Untuk kesan tu itu diminta supaya dibincang. Saya dipahamkan tadi ada mesyuarat kabinet juga, isu Wayah tu dimasukkan sebab dah saya pergi bubur dalam AG tu. Tapi tak apalah, bukanlah nak havoc benda tu. Sekurang-kurangnya siapa-siapa yang rasa ada penyakit yang bahaya ni, saya ingat dia kena dapat nasihat doktor dulu kot sebelum dia ambil. Bagi yang tak ada isu apa, seperti biasa dia boleh pergi ambil vaksin lah. Ini pandangan kita lah. KKM minta respon. Itulah tujuan saya, bukan nak suruh orang jangan pergi ambil vaksin, tapi nak cerita ada keadaan tubuh-tubuh yang kurang mampu bertahan. Tuan-tuan semua ambil okey kan? Sihat semua kan? Alhamdulillah. Ada orang yang ambil dia tak berapa sihat. Mungkin kena cek dulu lah. Ada lagi soalan lain? Baik, jika ada soalan daripada tuan-tuan, ada soalan? Ada soalan? Okey, soalan. Dia asalnya di atas kaedah loh. Dia panggil tasarruful hakim ataupun tasarruful imam manutun bil maslahah. Imam ataupun pemerintah, tindak tanduknya hendaklah dibina di atas maslahah. Maslahah ni apa yang dia rasa selamat. Kemungkinan sebahagian, contoh saya buat contoh sebelumlah, tindakan pemerintah. Kadang-kadang nas tak ada, tapi dia ijtihad. Pemerintah kata bawa kereta kena pakai tali pinggang keledar. Kereta kan. Kita kena pakai. Kalau orang Indonesia tengok ni, sabut pengaman. Dia kena pakai. Ada juga orang aksiden tiba-tiba tersangkut di tali. Kan? Ada. Tapi secara umum pada anggapan pemerintah, ia lebih selamat. Kereta-kereta kita, road tax kita bayar, beli pun duit kita, tapi dia buat undang-undang di atas kereta kita untuk kemaslahatan. Contoh, kereta-kereta kita, road tax kita bayar, minyak kita buah, tapi dia kata bawa 110 ke atas saman. Weh, dia kata kau bayar road tax apa? Pasal apa tak boleh? Dia takut bukan bahaya kita, bahaya orang lain sama. Tuan-tuan faham? Macam tu juga tentang perkara-perkara yang macam ni. Kadang-kadang diletakkan satu peraturan bukan kerana diskriminasi, kadang-kadang kerana nak mengelakkan orang lain kena. Itu ya. Nak mengelakkan orang lain kena.
Tapi kalau sekiranya kebimbangan itu tak ada, orang lain pun tak kena, tak timbul masalah. Sebab tu kita di Perlis ni daripada awal dulu kita kata apa? Kalau mai sebiji kereta duduk satu rumah, mai semayang di masjid, tak perlu jarak. Tuan-tuan kan, tengok di sini tak perlu. Mai kereta sama, duduk di rumah sama, anak ngampak, mai masjid jarak. Pasal apa? Tak ada alasan. Tak ada alasan. Jadi diskriminasi tak boleh. Tetapi kalau ada alasan yang munasabah, yang kerajaan ataupun pemerintah kata ini alasannya, kita terima lah. Walaupun kadang-kadang kita tak setuju. Mungkin tuan-tuan tak apa minat saya cakap ni, tapi saya nak sebut. Ada benda kita kan setuju kerajaan buat, tapi kuasa duk kat dia. Contoh, saya buat contoh besar sampai contoh tuan-tuan sekali. Naik motor siang pakai pasang lampu, kan? Dia suruh kita buat, kita pasang. Lah kena ke? Lah tak payah pasang kan? Dulu orang kata beruk pun terkejut siang pasang. Oh, dia buat melawak. Tapi di atas ijtihad pemerintah, dia kata itu lebih selamat. Kadang-kadang hujan ke, kadang-kadang kawasan pokok banyak ke, nampak. Ijtihad dia, kuasa dia mengatasi kuasa kita. As-sam'u wa ta'atu fi ma la yu'mar bi maksiatin, dengar dan taat dalam benda yang bukan maksiat. Kita buatlah. Kalau benda tu maksiat, kita jangan buat. Kita jangan buat. Tapi benda tak maksiat, misalnya kalau pemerintah suruh benda yang maksiat, kita tak usah buat. Tapi kalau disuruh benda yang tak maksiat, tapi kita ada pandangan lain. Saya buat contoh lah, bagi dekat dengan tuan-tuan. Tuan-tuan punya pendapat, semayang ni baca bismillah jahar. Bagi contoh dekat, senang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi tuan-tuan tengok masjid di Perlis, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Dia pakai qaul tu. Dua-dua benda ni di segi syarak boleh, khilaf yang muktabar. Dalam fatwa Perlis tak pernah kata ni bismillah pelan ni batas semayang, bismillah kuat batas semayang, tak. Qaul dalam mazhab Imam Syafi'i dan sebahagian daripada para ulama termasuk mufassirin, ulama, dia bismillah kuat. Kita qaul bismillah pelan. Sebahagian besar mazhab juga bismillah pelan. Kita kalau semayang sendiri, kita semayang baca bismillah kuat. Tapi bila main masjid di bawah pentadbiran penyelarasan kerajaan, dia bismillah perlahan. Nak buat macam mana? Tuan-tuan jenis bismillah pelan, tuan-tuan pergi negeri Kedah, tengok-tengok Tok Imam bismillah kuat, bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan kena terima lah. Itu pemerintahan dia. Tak boleh duk subhanallah, jangan duk subhanallah, bukan dia salah. Faham tuan-tuan? Saya sekali pergi ke Baling, semayang di masjid di Baling. Dia pun duk suruh saya jadi imam, saya tak mau. Saya tahu kan, saya tak mau. Tapi tak tahu, dia pun tengok saya, dia pun duk suruh juga saya jadi imam. Bukan saya ada program pun, saya pergi singgah ya. Dia pun tengok, mesti boleh suruh jadi imam. Saya pun nak jadi imam. Geng-geng PMT ni pun ada macam tu. Semayang subuh, saya baca kunut. Ada mereka tanya, apa saya baca kunut? Saya kata, pertama kunut masalah khilaf. Di Perlis, keputusan fatwa apa semua, tidak ada kunut berterusan di atas mazhab ulama yang ramai. Tak ada kunut. Dan memang itu yang kita bagi tahu Tok Imam, tak payah kunut berterusan. Dia kalau dia nak kunut di rumah dia, tak apa. Tak ada kesalahan. Saya semayang dengan anak-anak saya kunut sampai 3 jam, puas hati saya. Tak apa, kunut. Jangan habis keluar waktu dah. Tapi saya pergi ke situ, pemerintah dia kunut. Dan itu mazhab mereka. Dan benda tu bukan mungkar pun, tidak mungkar. Tidak mungkar. Saya kunut.
Allahumma hdina fi man hadait. Tapi di dalam kawasan pemerintah yang berijtihad dengan ijtihad tu, kita pakai ijtihad tu. Melainkan dia bagi tahu kita ni tengok COVID ni kita nak buat sembahyang insya 3 rakaat pula. Tak boleh ha. Hak tu tak boleh, hak tu mungkar ha. Hak tu ubah. Tuan-tuan faham? Ada benda kita tak setuju, tapi kuasa pemerintah. Tasarruf dia. Ijtihad hakim, ijtihad pemerintah mengatasi ijtihad kita. Kalau tuan-tuan tanya saya, banyak benda kita tak setuju. Tapi kalau yang tu dah mungkar, rasuah, penyelewengan, kezaliman, yang tu kita lawan lah. Tapi benda khilaf, yang mana pandangan dia pun boleh, pandangan kita pun boleh. Kalau tidak, kita tak ada kuasa, tak nanti pemerintah, tuan-tuan. Tuan-tuan duduk di rumah sebagai pak. Anak-anak tak setuju. Aku tak kira, aku tak bagi. Dia kata aku tak setuju, tapi pak aku nak buat macam mana. Nak buat macam mana dah kita jadi pak. Isu anak kita dia jadi pak rumah dia pula cara tu. Isteri kita nak satu pendapat, kita satu pendapat. Kalau kita ikut isteri kita pun boleh. Tapi kalau kita putuskan keputusan dalam rumah kita, itulah keputusan kita dalam rumah kita. Bapa umpamanya dia buat keputusan dalam rumah dia. Rumah saya ni, rumah aku muzik tak boleh dah. Lepas tu anak ni seorang pergi mengaji, dia kata ayah, muzik ni khilaf, ada ulama kata boleh, ada tak boleh, benda khilaf. Khilaf lah, tapi aku tak mau. Kita nak kata apa? Rumah dia, dia tak tahu kan? Kita orang main 10 dalil pun, dia kata kuasa pemerintahan dia. Dan anak nak lawan tu pun bukan mungkar, bukan benda mungkar pun, dia tak mau. Cuma dia kata aku buat keputusan dalam rumah ni tak boleh baca Quran. Tu lain lah. Sebab itu tuan-tuan, kita kena teliti dalam keputusan-keputusan yang kita nak putus sokong ataupun kita nak putus lawan. Benda ni duduk tak mana, baru kita akan rasional insyaAllah. Terima kasih banyak. Saya ni bukan tak mau panjang tuan-tuan, dia pun terlajak dah sebab saya janji dengan ada ni. Jantung KZ tadi, kalau kita dah terpaksa pakai, bila pakai kita dah 2 jam tadi dia meninggal. Jantung tak buang. Tidak perlu buang. Tidak perlu buang. Walaupun ada di kalangan pokok, tidak perlu buang kerana benda tu duduk badan, kerana tidak perlu menyakiti mayat. Kalau buang, kita terpaksa bedah dia. Bedah dia. Dan benda tu bukan dosa pada dia pun. Bukan dosa pada dia. Mungkin di kalangan para fuqaha, sebahagian mereka menyebut kalau ada anasir yang najis nanti dibuang daripada tubuh mayat. Tapi hal-hal yang seperti itu hanya menyakitkan mayat ni. Dia bukan sakit dalam erti kata mayat duk sakit kita bedah tu. Dia izak ni spiritual makna ruhi. Wallahu ta'ala alam. Bila kita mati, Nabi tak bagi kita sakiti mayat. Bila kita mati, kita ni bukan pergi terus lagi ke alam satu lagi tu. Kita di alam barzakh. Alam barzakh ni dia antara di sini pun dia nak, di sana pun tak pi lagi, di sini pun tak habis, di sana pun tak masuk habis. Dia masih ada attach antara alam yang kiamat hak benar dengan dunia ni. Nak kata putus hidup pun tak. Sebab tu kita pergi ke kubur, kita bagi apa? Assalamualaikum ya ahli diyar. Kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, kalau sekiranya mereka tu tak dengar, buat apa kita bagi salam? Artinya kita bagi salam tu, dia dengar tak? Tuan-tuan pergi kat kubur bagi salam tu, dia dengar tak? Dia dengar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi SAW kata, in kana ya'rifuhu fi dunya faqahadha fulan a'rifuhu. Atau kama qala. In kana ya'rifuhu fi dunya. Kalau dia kenal di dunia, dia kata ni fulan aku kenal. Jadi kita pergi kubur, Assalamualaikum. Pak Man kita, oi, cucu Pak Man, cucu Pak Din namanya. Seolah macam tu. Jadi alam, tapi dia tidaklah kata boleh balik rumah makan laksa. Tak. Maksud tuan-tuan biasa mimpi. Bila tuan-tuan mimpi,
Tuan-tuan pergi pada satu alam, berjumpa dengan orang tertentu. Ini Al-Imam Ibn Qayyim sebut dalam Ar-Ruh, bahawasanya apabila satu orang mimpi tu, dia macam dia naik pada satu alam. Dia tak duduk di alam ni, dia naik pada satu alam yang boleh berjumpa dengan ruh. Sebab tu orang jumpa dengan orang saleh. Ibn Qayyim kata jumpa dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, jumpa dengan para ulama. Memang ada alam itu. Bila kita mati, kita tak putus lagi pergi. Jadi kita masih lagi tengok tubuh kita diangkat. Tapi bila dia tengok tubuh kita dipotong, dia merupakan satu benda yang bukan dia sakit macam kena potong, macam kita tak seronok. Tak seronok. Itu wallahu taala maksud dia. Dengan itu maka kita tak ada keperluan untuk membedah mayat tanpa sebab yang jelas. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah. Oh, ada soalan lagi? Okey. Apa maksud doa? Doa maksudnya kita minta kepada Allah Ta'ala. Mudah kan? Kalau kita minta kepada Allah, sekalipun kita baca, tapi kita memang nak minta hak tu, hak kita baca tu, kita doa. Tapi kalaupun kita tak baca, tapi kita macam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tanya dah minta apa? Oh ya, aku minta tadi. Ada orang kan baca doa, baca doa panjang-panjang. Kita tanya, hang baca apa tu? Tak tahu, aku doa apa daripada kecil yang tu. Dia hafal tapi dia tak minta kerana dia tidak berdoa. Doa artinya kita salullah, minta daripada Allah. Kalau kita tak hafal, contohlah kita ni tak hafal, Nabi suruh baca dalam riwayat Aisyah, kalau kita sembahyang istikharah, baca doa Nabi, Allahumma inni astakhiru bi'ilmika wa astaghfiru biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Tak ingat kita kena baca. Tapi kita baca tu, bersama kita baca tu, itulah yang kita nak minta ke Allah Ta'ala. Artinya kita berdoa. Tuan-tuan faham maksud saya? Tapi kalau kita pergi, sebab tu orang bila baca doa, baca, dan dia tak faham, dia tak berdoa. Macam kita bawa satu surat pergi baca, surat orang putih, kita baca, dia kata hang nak apa? Tak tahu, orang putih aku tolong baca. Nak hak dia tulis ni, nak apa? Tak tahu, tapi aku nak yang tu. Tak, bukan permintaan, permohonan mesti kita tahu. Doa permohonan kita kepada Allah. Kalau kita baca doa tapi kita memang nak doa. Tapi kalau kita hanya baca tak faham apa. Dulu ada orang cerita doa, dia tulis bahasa Arab, kan? Hadhihi khutbah. Khutbah ini telah dikeluarkan. Dia baca sekali khutbah ni dikeluarkan apa. Artinya dia tak tahu apa kan. Sebab itu orang buat cerita negara-negara seperti di South Africa, negara sebahagian negara Afrika, selepas jatuhnya kerajaan Osmaniyah di Turki, dulu negara orang Islam berdoa pada Khalifah Osmaniyah di Turki. Tapi mereka tak tahu khalifah telah jatuh, dan mereka telah baca doa supaya khalifah kekal. Sehingga orang beritahu, hampa tahu dah, khalifah dah 20 tahun dah tak ada. Sebab dia baca dalam keadaan tak faham. Dia baca bahasa Arab tak faham. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. InsyaAllah lain kali saya mai lagi, kita sambung soalan pula. Saya memang kerana ada ketua pengarah perangkaan mana daripada Putrajaya nak mai rumah saya malam ni juga, insya-Allah, dengan dia punya ni saya raikan tetamu, dan insya-Allah kita jumpa lain kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jazaa ucapkan kepada sahibus samahah Datuk Mufti kita, dan terima kasih juga atas kesudian tuan-tuan untuk hadir pada malam ini, dan terima kasih kepada pihak masjid di atas kesudian untuk host malam ni lah di masjid ni. Dan satu lagi tahniah untuk warga Felda Cupi, dengar kata ada penyerahan geran setelah 40 tahun, 44 tahun. Tahniah lah. Semua dapat? Semua dapat. Oi, orang kaya zakat ni.
Masya Allah, tahniah. Semoga Allah berkati tanah, disuburkan 25 bulan. sampai anak cucu boleh pakai. InsyaAllah. 25 bulan Selasa depan lah, insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.